بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dalam musim pandemik ini. Baik, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam satu rancangan yang baru, iaitu rancangan My Hadis Time. Rancangan yang dibangunkan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan dibawakan kepada tuan-tuan oleh TV Al-Hijrah, yang mana rancangan ini kita akan meneroka isi kandung Al-Quran berdasarkan hadis-hadis Nabi. Baik, dalam rancangan ini tuan-tuan akan bersama dengan saya, Dr. Ahmad Sanusi Azmi daripada Universiti Sains Islam Malaysia, dan bersama dengan kita juga Al-Fadhil Ustaz Husaini Mahmud. Apa khabar Ustaz? Sehat alhamdulillah. Doktor sihat kan? Alhamdulillah. Insya-Allah Ustaz Husaini akan menemani kita dalam rancangan kali ini dan dalam rancangan episod-episod yang seterusnya untuk memperdengarkan bacaan-bacaan daripada ayat suci Al-Quran. Baik, barangkali ada yang bertanya, kenapa sebelum ni kita dah ada program My Quran Time? Kenapa pula kita kena buat program My Hadis Time? Jadi kat sini ingin saya jelaskan sedikit bahawa pada hakikatnya sebenarnya arahan daripada Allah Ta'ala sendiri mengajak kita, membimbing kita agar mendengar panduan daripada hadis-hadis Nabi dalam menghayati ayat-ayat isi kandung Al-Quran. Kerana dalam hadis Nabi SAW ada menceritakan tentang bagaimana banyak insiden yang para sahabat terkeliru ataupun tidak faham tentang maksud Al-Quran, lalu Rasulullah datang untuk memberikan penerangan tentang isi kandung Al-Quran. Bahkan yang menariknya, Allah Ta'ala sendiri perintahkan kita supaya mendengar daripada baginda Nabi SAW. Dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala ada menyebut firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia. Jadi dengan itulah sebab tu kita belajar hadis-hadis supaya kita dapat memahami Al-Quran dengan lebih dekat melalui panduan hadis Nabi sendiri. Baik, kali ini dalam episod yang pertama kita akan mulakan dengan halaman yang pertama, iaitu daripada surah Al-Fatihah sendiri. InsyaAllah bagi menghayati tentang isi kandung Fatihah ni, marilah kita bersama dengarkan bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini. Dipersilakan Ustaz. InsyaAllah, terima kasih Dr. Sanusi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, ayuh kita buka mushaf kita buka surah Al-Fatihah, surah yang sering kali kita baca dalam solat, untuk kita tengok apakah intipati yang boleh kita ambil, istifadah yang kita boleh ambil sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Bila ana dengar tu rasa macam sejuk Boleh lepas ni doktor pula tarik. Allahu akbar. Maknanya begitulah maknanya begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan bagaimana kadang-kadang bila ada para sahabat baca al-Quran, ketenangan tu datang ke dalam jiwa mereka mendengar bacaan-bacaan ayat suci al-Quran, masya-Allah. Baik. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah, sebenarnya Allah Ta'ala menceritakan ataupun kita boleh bahagi kepada dua bahagian tentang surah Al-Fatihah ini. Bahagian yang pertama iaitu mengenai sifat-sifat Allah. Yang ini kita boleh perhatikan bagaimana bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama sehingga pada ayat yang keempat Maliki Yaumiddin. Kalau tuan-tuan perhatikan di rumah, semuanya menceritakan ataupun menyebut tentang sifat-sifat Allah. Baik, dalam perbincangan kita hari ini kita akan pilih satu hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Yang ni kita akan bicarakan satu hadis daripada riwayat Al-Imam Abu Daud. Di dalam Sunan Abu Daud dia ada menceritakan, dia ada rekodkan hadis yang disampaikan oleh Saidina Salman Al-Farisi. Apa hadis tersebut? Baik, kita akan bacakan hadis ini sama-sama. An Salmana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ay yaruddahuma sifran. Iaitu daripada Salman Al-Farisi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai sifat yang maha pemalu dan maha mulia, iaitu maha pemurah. Allah malu sekiranya hamba-Nya mengangkat tangan berdoa kepadanya, sedangkan dia membiarkan hamba-Nya pulang dalam keadaan yang kekosongan. Baik, menarik hadis ni tuan-tuan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya menceritakan tentang sifat Allah Taala yang Maha Pemurah. Kita akan lanjutkan lagi bicara kita selepas daripada ini. Kita berehat sebentar dahulu. Mari jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan sambung lagi perbicaraan kita dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Tauladan. Baik, bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, kalau sebelum ni kita dah membicarakan tentang isi kandung Fatihah, yang mana sebahagian isi kandung Fatihah tersebut menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Kemudian kita ambil pula hadis menceritakan tentang apakah sifat Allah yang disebutkan dalam hadis Nabi. Jadi kita dah baca dah hadis tu tadi. Jadi kalau Ustaz Husaini perasan tak bila kita baca hadis tu tadi, siapa yang riwayatkan hadis tersebut? Okey, daripada yang saya dengar Dr. Sanusi baca tadi, perawinya adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Betul, betul. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah hendak tahu, Salman Al-Farisi ni adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya beliau memeluk agama Majusi. Kemudian berpindah pula kepada agama Nasrani. Kemudian barulah dia Salman Al-Farisi ni memeluk agama Islam. Betul. Nak dikatakan Salman Al-Farisi ni jasa dia sangat besar, doktor. Sebab apa? Kerana beliaulah yang mencetuskan idea yang pertama yang membuat parit ketika mana perang Al-Khandaq. Perang Khandaq. Betul. Ya. Tak pernah lagi orang buat dalam sejarah Islam, peperangan Islam, tak pernah lagi orang buat idea yang orang kata boleh jadi gila. Idea baru dia baru. Jadi Salman Al-Farisi ni adalah orang yang pertama dan jasanya tu sampai musyrikin kalah ketika itu. Betul. Jadi itulah jasa yang saya rasa kira jasa yang amat besar untuk Salman Al-Farisi dalam penyebaran agama Islam terutamanya, doktor. Betul, betul sebenarnya Ustaz. Sebenarnya Salman Al-Farisi ni kalau kita singkap sirah dia yang silam, iaitu kalau kita buka macam mana yang diceritakan oleh Al-Imam Bukhari sendiri. Al-Imam Bukhari ada menyebutkan, dia kata Salman Al-Farisi pernah mengaku bahawa dia kata ana min Ramah Hurmus. Ramah Hurmus ni sebenarnya Ustaz satu kawasan di Iran. Satu kawasan di Iran di mana Salman Al-Farisi ni adalah seorang yang beragama Majusi. Tugasnya sebenarnya menghidupkan api untuk disembah. Heran sebenarnya. Maknanya dia level makam tu tinggi lah. Makam dia tinggi. Dia menghidupkan Tuhan. Maknanya menghidupkan api untuk disembah tu seakan-akan menghidupkan Tuhan untuk disembah. Kemudian dia berhijrah ke Syria. Sekarang ni dulu kita panggil Syam. Sekarangnya Syria lah, maknanya kerana
dia ada dengar satu agama yang lebih baik daripada agama Majusi, iaitu agama Nasrani, Kristian, lalu dia memeluk Kristian dan dia berhijrah ke Syria. Tuan-tuan bayangkan, maknanya daripada Iran berhijrah ke Syria kerana nak mencari agama. Kemudian berpindah pula ke Iraq di Mosul kerana nak mencari agama juga, dan akhirnya dia dengar akan dibangkitkan seorang nabi daripada kalangan bangsa Arab, lalu dia mengikut satu pedagang Arab yang akhirnya dia dijual dan dia dijadikan hamba. Akhirnya dia berjaya sampai ke Madinah sebagai seorang hamba. Dan di situlah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang agak menyedihkan, dia dah berada di Madinah ketika itu tapi dia tak dapat nak menyertai perang Badar sebenarnya ustaz, sebab kalau ikutkan dia dah ada dalam perang Uhud dan dalam perang Badar pun dia ada. Ya. Tapi dia tak dapat menyertai. Al-Imam Bukhari kata kerana Al-Imam Ibnu Katsir kata kerana dia seorang hamba lagi waktu tu. Jadi dia terikatlah. Jadi dia terikat dengan sifat kehambaan atau maknanya dengan majikan dia lah. Ya. Jadi dia tak dapat nak pergi perang. Akhirnya Rasulullah berusaha juga membebaskan dia dengan para sahabat yang lain membantu, dan dia berjaya dibebaskan dan dia menyertai perang yang pertama macam Ustaz Husani sebutkan tu tadi, iaitu Perang Khandaq. Dia mencetuskan idea yang baru. Baik, yang ni tentang perawi sahaja. Biasanya dalam hadis kita akan ungkapkan 3 perbincangan. Yang pertama, siapa perawi dia. Yang kedua, apakah pengajaran umum mengenai hadis yang kita bincangkan ni. Mengenai yang pertamanya, hadis ni menggambarkan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau sifatnya Rasulullah kata Allah Ta'ala ni kalau kita angkat tangan berdoa kepada dia, Allah Ta'ala segan kalau kita dibiarkan pulang dalam keadaan kekosongan. Masya Allah. Kalau kita bayangkan macam mana sebenarnya Allah Ta'ala ni maha pemurah, dia tak nak biarkan hamba dia kekosongan sebegitu. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Ustaz Husaini ada disebutkan yang Rasulullah kata Allah Ta'ala akan turun pada sepertiga malam. Allah Ta'ala tanya, dia kata hal min mustaghfirin fa astaghfirullah. Ada tak di kalangan hamba aku ni yang minta ampun pada aku malam ni, aku akan ampunkan dia. Bahkan Allah Ta'ala kata wahal min mudda'in, ada tak orang yang berdoa pada malam ni, fa astajibulah, supaya aku boleh bagi mustajabkan doa dia. Masya Allah, maknanya Allah Ta'ala ni maha pengasih dan maha penyayang. Dalam Quran cerita maha pengasih, dalam hadis cerita Allah Ta'ala memang pemalu dan dia boleh bagi apa yang hamba dia nak berdasarkan keperluan ataupun syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis jugalah. Dan kemudian ada satu kisah menarik juga diceritakan dalam hadis, yang mana Rasulullah pernah bermusafir dengan sahabat. Tiba-tiba ada seorang sahabat ambil anak burung daripada sarang dia. Lalu Rasulullah perasan ibu burung tu berada dalam keadaan yang tidak keruan. Lalu Rasulullah tanya sahabat, siapa yang ambil anak burung ni tadi? Sahabat ada yang mengaku, lalu dipulangkan balik anak burung dia. Lalu Rasulullah kata, lillahi arhamu bi'abdihi min hadzal fakhr, min hadzal tayr. Rasulullah kata sebenarnya Allah Ta'ala lagi pengasih daripada ibu burung kepada anaknya tadi, kerana Allah Ta'ala takkan membiarkan hamba-Nya dalam keadaan yang terputus rahmat. Kita dalam keadaan yang macam ni pun betul, Allah Ta'ala masih lagi berikan kita pelbagai nikmat yang sebenarnya tidak boleh terjangkau. Ini kelebihan ataupun ini penerangan yang kita belajar daripada hadis yang pertama tadi, menggambarkan tentang kasih sayang Allah Ta'ala yang tinggi, menggambarkan tentang Allah Ta'ala mudah mustajabkan doa kita ustaz sebenarnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga digambarkan tentang bagaimana Allah Ta'ala ni mudah untuk memberikan rahmat-Nya lebih tinggi lagi daripada macam mana seorang ibu mengasihi anak dia tu tadi. Jadi ini secara umumnya pengajaran yang kita belajar daripada hadis ni. Baik, kalau kita perhatikan tuan-tuan, dalam 3 elemen tadi, pertama perawi, yang kedua pengajaran umum, dan yang ketiga adalah mengenai resolusi ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Tapi kita akan bincangkan perkara ni selepas daripada sesi ini. Kita berehat dulu seketika. Kita bertemu lagi selepas ini dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Program yang membincangkan, meneroka ayat-ayat Al-Quran melalui hadis-hadis Nabi. Baik, kalau tadi kita dah bincang mengenai tentang hadis tersebut secara umum, kemudian dah bincang pula tentang perawi, kemudian dah bincang juga tentang pengajaran umum daripada hadis tersebut, ada satu segmen yang menarik dalam program My Hadis Time ini, iaitu tentang hadis yang viral tapi sebenarnya tidak sahih. Ya. Kalau berkenaan tentang hadis ni, Ustaz biasa dengar hadis yang macam mana? Dia sebenarnya doktor kan, kalau kita tengok hadis ni daripada zaman kecil dulu, mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah pun pernah mendengar hadis ni.
iaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Makna kata tu tuntutlah mana-mana walaupun jauh mana sekalipun. Tapi itulah saya dulu kecil dengar je tu, memang kata wah percaya ni kan. Ini orang kata mungkin hadis yang boleh diguna pakai. Betul. Tapi sebenarnya hadis ni macam mana doktor, dia punya taraf dia tu. Okey. Dia punya maqam dia tu tahap mana tu. Kan kita nak tahu orang-orang di rumah pun, penonton di rumah pun nak tahu juga hadis ni boleh diguna pakai ke tidak. Betul. Baik, satu soalan yang menarik sebenarnya Ustaz Husaini. Perkara ni memang dah biasa dah kita dengar. Daripada kecil lagi kita dengar Rasulullah kata tuntutlah ilmu walau ke negeri China, tuntutlah ilmu walau ke negeri China. Tapi sekiranya kita singkap, kita buka semula kitab-kitab hadis, kita dapati sebenarnya hadis ni tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah sebenarnya, kerana perkara ni tidak sahih, bahkan maudhu', iaitu adalah satu perkara yang palsu yang dianggap oleh ulama tidak boleh kita katakan Rasulullah mengatakan sedemikian, kerana baginda Nabi SAW tidak pernah mengungkapkan sedemikian. Perkara ni disebutkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, macam tu juga dengan Al-Imam Ibnul Jauzi, macam tu juga dengan Al-Imam Sakhawi kalau tak silap saya, ada menyebutkan bahawa status hadis ini adalah status yang tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah. Baik, sekiranya kita dah tahu dah yang hadis ni tidak boleh ataupun bukan diungkapkan oleh Rasulullah, sepatutnya kita tak boleh berkata sedemikian, kerana seakan-akan kita telah fitnah Rasulullah. Rasulullah tak cakap macam tu, kita cakap macam tu. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah ada menyebutkan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu ke atas aku tak pernah cakap macam tu pun, Rasulullah kata, tiba-tiba dia sandarkan kepada Rasulullah. Rasulullah kata dia telah meletakkan tempat dia di neraka. Ni hati-hati tuan-tuan. Jangan sampai kita terlalu mudah dengar hadis dalam Facebook ke dalam Twitter, cepat-cepat kita nak sandarkan kepada Rasulullah. Sebenarnya mungkin Rasulullah tak ungkapkan pun. Ustaz ada dengar dia sebenarnya kalau kita tengok dalam banyak-banyak penceramah pun ada juga yang guna hadis ni. Yang ni nak disebut pun susah juga, sebab yang ni maknanya para ustaz dan juga penceramah juga kena hati-hati juga sepatutnya dalam menyampaikan hadis. Pastikan hadis tu ada sumbernya yang boleh disandarkan kepada Rasulullah. Baik, yang itu mengenai tentang hadis yang viral tetapi tidak sahih. Bagi dalam penghujung perbincangan kita pada hari ini, kita akan bincangkan juga apa resolusi, apa pengajaran yang kita telah ambil daripada hadis ini. Kalau bahagian pertama tadi Ustaz Husaini dah baca ayat Quran mengenai tentang surah Fatihah. Awal tu Allah Taala diceritakan tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Kemudian seterusnya kita tengok hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Apa kaitan hadis tersebut, macam mana Rasulullah ceritakan tentang sifat-sifat Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah segan kalau kita minta Allah Taala tak bagi. Maknanya Allah memang sangat penyayang kepada kita. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, apakah pengajaran dia? Apakah resolusi daripada hadis ni? Baik, kita akan bacakan satu persatu pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama, kita akan tengok bagaimana hadis ini sebenarnya menceritakan tentang surah Fatihah mendidik kita. Surah Fatihah mendidik kita tentang penghayatan sifat Allah dengan lebih mendalam. Yang ni penting sebenarnya. Sebab tu kita ajarkan surah Fatihah daripada kecil untuk anak-anak kita. Yang keduanya adalah Rasulullah adalah suri tauladan yang menjadi contoh kepada umat sekalian manusia. Maknanya kita kena belajar daripada para sahabat, kita belajar daripada Rasulullah sendiri. Dan yang ketiganya adalah pengajaran daripada perawi hadis tu sendiri, iaitu hidayah ni mestilah dicari. Kita jangan berharapkan hidayah saja, duduk saja kemudian Allah turunkanlah hidayah, tapi kita tak usaha. Sedangkan kita perhatikan kisah Salman tadi, bagaimana dia berusaha berpindah daripada Iran pergi ke Syria, pergi ke Iraq, pergi ke Madinah untuk mendapatkan hidayah daripada Allah. Baik, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kita dah tengok bagaimana perbincangan mengenai tentang ayat Quran, kita dah tengok apa perbincangan mengenai hadis yang disampaikan tu tadi, dan di penghujung rancangan ni kita akan akhiri dengan doa. Baik, sebelum tu saya ingin ungkapkan kepada tuan-tuan ataupun ingin menyuruh pada tuan-tuan bahawa untuk memperkayakan ataupun untuk memperkasa program ni, marilah kita bersama menyumbang kepada tabung gerakan Quran. Mudah-mudahan kita akan boleh menambah baik lagi program ini, dan kita akan melanjutkan lagi siri-siri yang seterusnya. Dan mudah-mudahan dengan program ini kita akan mendekatkan diri kita dengan Allah dan menjadikan ummah kita, negara kita, negara yang barakah. Sebelum tu kita akan dengar dulu bacaan doa daripada Ustaz Husaini. Kita akan bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Dipersilakan Ustaz. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, ayuh kita mengangkat tangan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan kepada kita keteguhan iman
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaan kita insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau bolak-balikkan hati kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau malu membiarkan kami tidak, ya Allah, jika Engkau malu, ya Allah, membiarkan kami keseorangan, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur kepadamu, ya Allah. Jadikanlah hati kami ini, ya Allah, kuat dalam memegang agama Islam-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, jangan Engkau jadikan kami hamba-Mu yang tidak bersyukur, ya Allah. Walaupun ujian yang Engkau bagi kepada kami ini, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang redha, ya Allah, terhadap segala ketentuan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya tiada apa yang kami harapkan melainkan dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Engkau Tuhan Maha bijaksana lagi Maha pengasih, Maha pengampun, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.